Bila saya bukakan dia punya bunjut atas tu, saya nampak wajah arwah. Ketika itu Allah, saya tak boleh nak cerita, saya nak menangis macam ni kan. Ketika itu bila saya lihat wajah dia, bohong lah kalau saya kata dia bercahaya, tapi saya lihat wajah dia seolah-olah memang tak mati pun, memang dia tak meninggal pun, seolah-olah macam dia tengah hidup lagi, dan dalam keadaan dia bersenyum. Dan ketika itu juga saya tergelincir. Bila saya tergelincir, saya tersembam, dan muka saya betul-betul duduk atas muka arwah tau. Dan apa yang membuatkan saya terkejut apabila saya bau air liur dia yang keluar tu. Okay, Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah SWT, kita dah dapat berselawat. Kita kena bersyukur sebab nanti masuk kubur kita. Benda ni semua dah tak boleh nak buat lah. Tak ada pahala lah kita dalam kubur. Sebab tu orang kubur ni minta dengan Allah, diminta untuk kembalikan kat dunia, walaupun untuk mengucapkan satu subhanallah, walaupun untuk membuat satu sedekah, insya-Allah. Jadi kamu telah diberi peluang, banyak bersyukur. Komen semua. Alhamdulillah. Ustaz live hari ni bersama dengan sahabat Ustaz, Pak Munawir. Siapa yang kenal Pak Munawir, Ustaz hadirkan dia hari ni untuk sharing sedikit sebanyak apa yang beliau ada, insya-Allah. Yang Ustaz muliakan sahabat Ustaz Pak Munawir, insya-Allah. Mana beliau juga antara mereka yang banyak khidmat untuk Rasulullah, macam beliau dengan bidang beliau yang ni, banyak berkhidmat dari segi rawatan. Dia pun merawat juga, Alhamdulillah. Dari segi pengurusan jenazah sama, Alhamdulillah. Dan banyak pengalaman dia, Masya Allah. Siapa pernah follow dia, siapa pernah follow ataupun tengok live Ustaz Pak Munawir, tolong komen saya dah follow. Tolong komen. Saya dah follow. Tolong komen saya dah follow. InsyaAllah. Jadi hari ni Ustaz nak sharing dengan Pak Munawir kita, insya-Allah. InsyaAllah. Dan Ustaz menyaksikan apa yang dibuat. Alhamdulillah. Moga-moga apa yang dicerita dekat FB live dia tu semua dapat pengajaran, dapat ibrah untuk kamu lebih dekat dengan Allah. Sebab beliau menceritakan mengenai perkara yang dekatkan kita dengan Allah. Ini matilah. InsyaAllah. Jadi hari ni macam mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tajuk pun tak letak tajuk apa ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Ustaz nak Pak Munawir hari ni sharing sikit pengalaman beliau menguruskan jenazah mereka orang-orang yang soleh. Kita cerita pasal benda-benda baik saja ini, insya-Allah. Boleh lah? Boleh, insya-Allah. Boleh, alhamdulillah. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Macam biasa, siapa yang pernah follow saya, siapa yang pernah ikuti live saya, jadi tagline saya macam biasalah, daripada utara membawa sejahtera, daripada selatan membawa rakan-rakan, daripada barat membawa berkat, daripada timur membawa makmur. Jadi hari ini saya dijemput oleh Ustaz Syafiq, iaitu daripada Pusat Rawatan Aidrus. Untuk hari ini sebenarnya tak ada agenda pun. Jadi memandangkan orang kata apa, kita melawat sahabat-sahabat. Jadi sambil-sambil tu bolehlah kita berkongsi tentang pengurusan jenazah. Sama ada jenazah AIDS ke, HIV ke, COVID ke, insya-Allah kita boleh berkongsikan. Dan juga kita boleh sharing jugalah berkenaan dengan jenazah-jenazah yang saya pernah uruskan, di mana seseorang tu memiliki ilmu-ilmu yang agak orang kata agak mistik lah, orang kata kan. Jadi seperti yang kita sedia maklum kan, mungkin anda semua pernah follow, bukan anda semua belum, anda juga adalah follow Ustaz Idrus, Ustaz Syafiq. Jadi anda semua pun sedia maklum lah,
dengan jenis-jenis rawatan yang ustaz lakukan kan. Jadi apa yang mungkin di antara kami berdua ni berbeza sedikit. Antaranya ustaz ni merawat dan saya menanam orang yang telah meninggal kan. Jadi okey. Jadi apa nama tu, dalam proses saya menguruskan jenazah sebenarnya tak seperti yang kita sangkakan. Ada yang menguruskan jenazah daripada, ada yang join karya-karya di tempat-tempat mereka kan. Jadi karya tu boleh kita tengok kadang sebulan sekali orang meninggal, kadang 2 bulan sekali pun ada orang meninggal kan di karya kan. Berbanding dengan apa yang saya lakukan, iaitu saya menguruskan jenazah di hospital. Jadi di hospital ni semua kita sedia maklum lah, ada yang mati aksiden, ada yang mati terkejut, ada yang mati dalam keadaan kesakitan kan. Jadi kebanyakannya mati-mati yang tak, orang kata apa, yang tidak dirancang. Okay? Mati mengejut lah orang kata kan. Dia bukan mati kat rumah. Kalau mati kat rumah ni sempat dan lagi lah nak ucap. Bila mati dekat hospital ni, kadang-kadang kita tengah masuk oksigen ke apa pun boleh meninggal. Jadi kebanyakannya saya menguruskan jenazah-jenazah ni. Kebanyakannya jenazah yang orang tua, dan juga yang paling banyak sekali adalah jenazah-jenazah banduan. Jadi bila kita bercerita tentang jenazah orang tua ni sebenarnya boleh? Okey. Jadi bila kita bercerita tentang jenazah orang tua ni, kita pun sedia maklum kan, mungkin ayah kita, atuk kita kan memiliki ilmu-ilmu yang pelik-pelik yang ketika diorang pakai kan. Jadi kebanyakannya mereka ni menggunakan ilmu-ilmu tersebut sebenarnya adalah tujuannya untuk protection diri diorang sendiri. Sebab apa? Saya sendiri akui, sebab kita tidak boleh salahkan mereka. Sebab ketika mereka menuntut ilmu-ilmu yang seperti sedemikian, ketika itu Islam tidak berkembang. Maksud saya tu, Islam masih tidak berkembang di tanah Melayu. Ketika Islam datang ke tanah Melayu, jadi Islam tu tak berkembang ke tempat mereka lagi. Jadi sebelum Islam tu sampai, mereka ni lebih kepada ilmu ikhtiar hidup. Jadi ilmu yang orang kata apa, lebih kepada menyeru jin dan syaitan bekerja. Jadi kalau kita tengok balik daripada segi fizikal atuk kita ke moyang kita kan, logik akal lah kalau badan macam tu boleh selesaikan beberapa hektar tanah kan. Jadi cuba kita tengok kan, jadi kita kaji balik ketika itu perang pun masih ada lagi, polis pun masa tu pun belum lagi nak berkembang dengan pesat. Manakala pula daripada segi perubatan, doktor ke ataupun klinik-klinik pun jauh. Jadi apa yang mereka buat adalah mereka menggunakan ikhtiar sendiri. Cara-caranya adalah cara, ada yang bidan, tapi nak menuntut ilmu bidan pun ada ilmu dia. Nak menuntut ilmu berubat pun ada cara dia. Jadi kebanyakannya orang tua-tua kita ni dulu banyak pemakainya. Ada yang pakai harimau, ada yang pakai beruang lah, macam-macam kan, yang kita sini tahu kan. Tujuan dia adalah untuk jaga tanaman, tujuan dia adalah untuk jaga kediaman rumah. Ketika itu dalam keadaan perang pun masih ada lagi. Jadi disebabkan ketua-ketua rumah tu tak ada. Jadi inilah sebenarnya punca-punca kenapa mereka ada memakai ilmu-ilmu seperti itu. Jadi bila hari semakin hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, maka Islam pun semakin lama semakin berkembang. Jadi banyak juga orang tua yang meninggal dunia yang dikatakan bawa sekali dengan ilmu-ilmu tu. Dan ada juga yang masih lagi mengamalkan ilmu-ilmu tersebut yang orang kata apa, sebelum dia meninggal dia tak sempat buang. Jadi maksudnya dia ada perjanjian dia lah dengan jin dan syaitan. Jadi kebanyakannya saya menguruskan jenazah ni banyak orang tua-tua. Jadi bila menguruskannya banyaklah perkara-perkara pelik yang berlaku. Sebenarnya kalau kita cerita daripada segi pelik tu, boleh dikatakan orang kata kita ni buat-buat cerita. Tapi sebenarnya benda tu memang berlaku. Sebab apabila Allah nak menjadikan sesuatu hal tu, pasti akan berlaku. Dan saya sendiri akui, apabila matinya anak Adam, roh tidak akan bergentayangan. Bermaknanya roh ni tidak akan ada di sekeliling kita. Okay, roh ni dah, bila dah meninggalnya anak-anak Adam ni, maka dia dah terus dah dari soal siasat lah kata orang kan. Jadi apa yang kita nampak kadang-kadang roh kelibat muka mak kita ke, muka ayah kita ke, atuk kita ni adalah syaitan yang jin menyerupai mereka. Tujuan dia adalah untuk menyesatkan akidah kita sendiri. Sebab itulah di kalangan orang-orang kita ni,
asal meninggal je, dia mesti ada satu cerita dongeng tau. Lah, meninggal je mesti, kita ambil contoh mak kita lah. Mak kita meninggal je mesti ada 7 hari ni mak ada kat rumah kita, roh dia bergegar-gegar. Lepas 7 hari ni dia akan pergi ke tempat-tempat yang dia suka pergi. Jadi sebenarnya dulu saya pun dimomokkan juga dengan cerita-cerita macam tu. Tapi lama kelamaan apabila saya belajar tentang pengurusan jenazah yang lebih orang kata mengikut sunnah Rasulullah SAW, jadi ketika itu banyaklah saya belajar. Jadi apa benda yang berlaku ni semua adalah orang kata apa, jin dan syaitan menyerupai supaya kita ni disesatkan dan orang kata apa, dimanipulasi oleh jin dan syaitan. Daripada situlah kita akan fikir, semalam aku tidur, aku nampak mak kat dapur lah. Nampak tak, ini adalah benda-benda yang biasa kita dengar. Jadi mulalah keluarga kita ni pun berpakat nak buat doa selamat lah, apalah semua kan. Jadi bila kita fikir-fikir balik, sebenarnya itulah dia permainan jin dan syaitan. Dia lebih kepada nak membazirkan kita, lebih kepada nak merosakkan akidah kita. Itulah sedikit sebanyak yang saya boleh bagi pencerahan sedikit lah. Okay? Jadi saya serang kepada Ustaz. Ada apa Ustaz cakap? Saya kena buat live panjang Ustaz. Kalau macam pernah menguruskan apa ni, jenazah macam orang yang soleh, macam pengurusan tu macam mudah untuk dia pergi disenyum ke? Okey. Saya pernah menguruskan satu jenazah di mana jenazah ni adalah seorang banduan. Seorang banduan yang dimasukkan ke dalam sel, dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup atas tuduhan yang agak keras jugalah tuduhan dia. Jadi sebenarnya banduan tersebut dia adalah antara banduan yang difitnah. Dia difitnah dan orang kata apa, trap dia lah. Jadi banduan pesalah tu dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup dan 10 kali sebatan. Jadi apabila dia duduk di dalam penjara tu, entah macam mana dia ada kes tu berkait-kait tau, kes tu. Bila kes tu berkait dan dia dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Okey, ketika dia dimasukkan ke dalam penjara atas tuduhan tersebut, beliau ni dikatakan sangat di dalam sel tu, di dalam penjara tu, hari-hari beliau tu lebih kepada berzikir je. Dia tak ada buat apa pun. Dia berzikir semata-mata. Berzikir mengharapkan pengampunan daripada Allah. Sebab apa? Dia nak minta pengampunan daripada kerajaan. Kerajaan dah tak mampu nak bantu. Dia nak minta pengampunan daripada pihak polis pun, diraja pun dah tak mampu. Jadi dia minta pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin Allah boleh dengar dia punya doa dia. Dia bolehlah, sebab apa? Daripada apa yang saya dengar cerita daripada orang kata apa, penjaga penjara tersebut, warden, boleh dikatakan hari-hari hidup dia berzikir dan yang lebih membuatkan saya tertarik dengan banduan ni adalah dia kurang makan. Bila saya pernah melawat dia masa ketika dia sakit. Ketika dia sakit tu saya pernah melawat dia. Sebenarnya bukanlah saya melawat dia. Ketika itu saya sedang menguruskan jenazah untuk banduan, dan warden tersebut diperkenalkan saya dengan banduan tersebut. Jadi ketika itu saya diceritakan oleh banduan tersebut, dengan zikir je dia boleh kenyang. Saya percaya dengan zikir tu boleh kenyang. Jadi lebih kurang masa saya jumpa tu dia dah menjalani hukuman penjara tu lebih kurang dekat 15 tahun. Okay, kemudian mengikut daripada dia punya hukuman dia akan dijatuhkan hukuman gantung sampai mati, bermakna tahun depan. Ada lebih kurang lagi 5 bulan lah masa tu. Ketika itu saya pergi melawat, saya pergi menguruskan satu jenazah banduan, dan saya dapat berjumpa dengan dia kali kedua. Kali kedua tu saya dapat berjumpa dengan dia, entah macam mana hati saya sayu sangat bila bercakap dengan dia. Saya dapat borak dengan dia, saya dapat luangkan masa dengan dia. Seolah-olah masa dia bercakap dengan saya ni, seolah-olah saya ni macam anak dia. Dia beritahu saya, bila kita buat fardu kifayah ni, buatlah sesungguh-sungguhnya. Sebab apa, di mata dunia ni, di mata masyarakat ni, mungkin kita ni nampak seperti kerja yang tak membanggakan, tapi percayalah,
dengan pengurusan jenazah ni dapat menyelamatkan kita daripada siksa neraka, daripada siksa kubur. Saya dengar cerita tu agak sayu jugalah sebenarnya kan, sebab tujuan saya duduk dalam pengurusan jenazah ni sebenarnya saya nak istiqamah untuk menjadi lebih baik daripada sebelum-sebelum ni. Jadi bila saya dapat tahu daripada OKT banduan tersebut lah, dia kata lagi beberapa bulan dia akan dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Saya pun bertanya dengan dia, apa perasaan, saya panggil dia abang lah, apa perasaan abang bila dapat tahu, bila tarikh tu semakin lama semakin dekat. Dia cuma cakap dengan saya, dia tak sabar nak tunggu tarikh tu. Saya cakap, kita kalau dengar kita nak mati ni, kalau boleh kita nak panjangkan, kalau boleh nak minta pengampunan. Tapi dia kata dia tak sabar nak mati. Dia tak sabar sangat. Sebenarnya dia cakap dengan saya, dia tak sabar sangat nak bertemu dengan Allah. Masa tu mata saya dah mengalir dah. Masa saya dah sangat-sangat mengalir. Lepas tu bila saya cakap dengan dia, apa yang sebenarnya yang membuatkan abang ni betul-betul sampai ke tahap macam tu. Dia senyum kat saya. Lepas tu dia cakap dengan warden, dia suruh saya keluar daripada sel tu untuk buat kerja lah. Maknanya dia tak mau sambung cerita tu dengan saya lah. Bila saya keluar daripada sel tu, saya dengar dia tasbih lah. Saya dengar dia berselawat. Kemudian saya dengar dia melantunkan alunan Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Allah. Bila saya dengar macam tu, warden tu cakap dengan saya, itulah hari-hari dia buat. Lepas, sebelum solat, selepas solat, sebelum solat, selepas solat. Jadi keesokan lagi 3 hari lagi, bukan mam, saya lagi seminggu dia nak digantung sampai mati. Dia ada bertemu, dia minta permission daripada banduan, daripada warden untuk bertemu dengan salah seorang ustaz. Kebetulan pula ustaz yang dipanggil tu adalah sahabat saya juga. Jadi saya pun dapat berjumpa dengan dia kali ketiga. Masa tu dia minta satu je, ustaz, sebelum saya dijatuhkan hukuman gantung sampai mati, saya berharap dapat bertemu dengan keluarga saya. Tolonglah ustaz, saya berharap dapat jumpa mak saya, ayah saya dengan anak-anak saya. Jadi bayangkan dah dekat hampir 16 ke 17 tahun dia dalam tu, macam mana keadaan anak dia. Dia teringin sangat nak jumpa mak dia. Jadi ustaz tu kata insya-Allah dia akan cuba bantu, tapi memandangkan keluarga dia tak mau jumpa dengan banduan ni. Sebab apa? Malu punya pasal. Jadi bila hari yang nak digantung sampai mati tu, ketika banduan tu nak dimasukkan ke dalam sel yang hari terakhir tu, dia dah sempat berjumpa dengan ustaz. Ustaz cerita dengan saya, ustaz, macam mana ustaz dapat nak jumpa keluarga saya? Ustaz bercakap, tak apalah, awak berserahlah kepada Allah, semoga terbukalah hati keluarga awak untuk datang. Jadi dia fahamlah sebenarnya memang tak ada lah family dia datang. Malam tu dia hanya berzikir je, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Allah, Allahu ya Allah. Ketika dia melantunkan zikir tersebut yang lebih memilukan hati kan, boleh dikatakan dekat sel terakhir tu, lebih kurang ada dekat 8 orang yang akan dihukum gantung mati kat situ tau. Dan ke-8 tu berzikir sama-sama. Yang bayangkan ada satu India yang bukan masuk Islam tau. Dia bukan Islam. India tu pun sampai dah boleh hafaz zikir tu. Dan ketika malam tu lah, keesokannya hari Jumaat dia akan digantungkan. Dan malam tu ustaz tu datang. Dan kali ni dibawa saya. Sebab apa? Ustaz tu pun menguruskan jenazah. Dan saya akan tolong dia untuk menguruskan jenazah tersebut. Ketika malam, dia jumpa ustaz dan saya diberi peluang untuk masuk sekali. Ketika saya berjalan ke sel yang terakhir tu, satu bangsa India tu panggil saya tau. Dia kata, Abang, mari sini sekejap. Dia kata, padahal saya tak boleh pergi tau sebenarnya. Kalau ikutkan daripada SOP saya tak boleh pergi. Tapi dia cakap dengan saya, dia nak masuk Islam. Saya cakap dengan dia, nanti jumpalah dengan warden. Saya akan beritahu dengan warden. Bila warden tu cakap, saya beritahu warden ada India tu nak masuk Islam. Saya tanya dengan India tu, apa pasal dia nak masuk Islam? Sebab dia kata ada satu banduan hari-hari berzikir,
Hari-hari berzikir sampai dia rasa tenang, sampai dia dah hafal. Lama dia dijatuhkan hukuman gantung sebab dia kes bunuh mak dia sendiri. Okey, jadi bila saya dengan ustaz tu dapat berjumpa dengan dia untuk besok tu dia nak dihukum gantung, kira malam ni nak kena tabiah sikit lah bagi dia berani kan. Tapi malam tu bila saya sampai dengan ustaz, banduan tu minta dia tak mau ustaz cakap apa. Dia cuma cakap, "Ustaz, terima kasih banyak-banyak Ustaz, selama ni Ustaz bagi saya semangat, dorongan, dan saya dah bersedia Ustaz untuk pergi lah." Dia kata macam tu. Jadi bila Ustaz dengar macam tu, Ustaz pun sedih dan saya pun sedih. Jadi bila malam tu lebih kurang pukul yang kita jumpa tu petang lah. Jadi pukul 9 malam tu lepas waktu isyak, masa tu saya dah balik lah, saya dengan Ustaz dah balik. Lepas isyak, siapa nama banduan tersebut dia semayang, lama betul dia semayang. Kemudian masa dia lepas dia dah bagi salam antara salam tayar akhir tu, dia hanya berzikir je, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allah, 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 ya Allah, Allah, ya Allah. Dia berzikir tu sehingga jam pukul 11.55 malam. Dan pukul 12.05 saya dapat panggilan daripada hospital, daripada penjara. Penjara tu terpaksa saya rahsiakan lah. Penjara tu pesalah tu yang pesalah yang nak dihukum gantung untuk keesokannya tu meninggal ketika sujud. Maknanya dia meninggal bukan di tali gantung, dia meninggal ketika sujud. Dan malam tu juga saya dengan ustaz menguruskan dia. Allahu Akbar, inilah kali pertama saya menguruskan jenazah tu seorang diri, yang saya rasa seolah-olah saya tak pegang apa-apa pun. Seolah-olah saya tak pegang apa-apa pun. Saya menguruskan jenazah tu. Dalam bilik jenazah tu sebau-bau harum kasturi. Sebau-bau harum kasturi. Dan inilah satu benda yang saya kata, inilah saya kata perkara gaib ni kena percaya juga. Ketika saya menguruskan jenazah tersebut, saya sendiri dengan mata saya lah, Allah Alam, dengan ustaz kan, kami dapat lihat ada lebih kurang 6 orang menguruskan jenazah dia. Jadi bila kita tengok balik dengan bila saya tanya dengan budak-budak forensik, sebenarnya masa kita mengurus jenazah hanya saya dengan ustaz je dia. Jadi siapa 6 orang tu? Siapakah 6 orang tu? Bila kami menguruskan jenazah dan kita orang terus hantar ke tanah perkuburan, malam tu juga kita orang hantar ke tanah perkuburan. Ketika itu kira mati ni mengejut tau. Jadi penggali kubur ni tengah menggali kubur. Dan dia sendiri cakap inilah kali pertama dia gali kubur tak sampai 20 minit. Lubang tu dah boleh sampai 7 kaki. Dan yang paling hairannya, di dalam liang lahat tu sewangi-wanginya dan tidak sedingin. Allahu Akbar. Jadi bila saya hantar jenazah tu, bila saya duduk di dalam tu, bila saya duduk di dalam liang lahat tu, bila saya bukakan dia punya bunjut atas tu, saya nampak wajah arwah ketika itu. Allah Akbar, saya tak boleh cerita, saya nak menangis macam ni kan. Ketika itu bila saya lihat wajah dia, bohong lah kalau saya kata dia bercahaya, tapi saya lihat wajah dia seolah-olah memang tak mati pun, memang dia tak meninggal pun, seolah-olah macam dia tengah hidup lagi. Dan dalam keadaan dia bersenyum. Dan ketika itu juga saya tergelincir. Bila saya tergelincir, saya tersembam dan muka saya betul-betul duduk atas muka arwah tau. Dan apa yang membuatkan saya terkejut, apabila saya bau air liur dia yang keluar tu berbau harum kasturi. Allahu Akbar. Dan masa kita orang uruskan jenazah tersebut, masa kita orang baca talqin tu seolah-olah seperti ramai yang baca talqin ketika itu. Walhal saya, ustaz, dengan 2 orang polis dengan warden, lebih kurang ada 6 orang kat situ, tapi seolah-olah rasa macam ramai. Jadi siapakah tetamu-tetamu itu?
Jadi bila saya lepas dah kebumikan, keesokannya saya nak hantar report tu pasal kematian. Saya dapat cerita yang banyak daripada warden. Pesalah ni, pesalah ni dia terlalu baik dalam ni. Dia kena pukul pun dia senyap, dia kena liwat pun dia senyap, semua dia senyap je. Dan setiap malam dia selalu berzikir. Dia tak pernah putus zikir Astaghfirullahalazim dengan selawat ke atas Nabi. Dia tak pernah. Dan dia antara orang yang jadi imam di dalam tahanan tu. Bila semayang tu, dia akan menjadi imam. Dan dia kita orang difahamkan dia ni kena trap daripada ahli keluarga sendiri. Allahu Akbar kan. Itulah dia. Sebenarnya kalau nak diceritakan pasal jenazah-jenazah yang banyak yang kata matinya dalam keadaan husnul khatimah lah, sebenarnya banyak juga. Tapi yalah kan, kalau bercerita panjang cerita je kan. Jadi kita ni sebagai tetamu, kita kena jadi tetamu. InsyaAllah. Baik Ustaz. Memang cerita dah panjang cerita dia. Ya, Alhamdulillah. Jadi ramai duk komen, duk tanya kan, apa jadi dengan tatu ke apa tak tu. Dia ada masalah kulit sikit. Sahabat kita ni, mungkin Abang Sufi kan, dia ada masalah kulit sikit. Itu Ustaz cakap, bila masuk live orang kena beradab, tanya baik-baik kan. Sebab komen kamu pun doa juga tu. Doa baik-baik je, Masya Allah. Kena sebut apa? Masya Allah. Kalau cantik pun sebut apa? Masya Allah. Kalau tak cantik pun sebut apa? Masya Allah. Kalau kita sebut bukan-bukan, Ustaz takut benda tu akan terjadi pada diri kamu, baru kamu merasa, baru kamu nak bertaubat, baru kamu nak menyesal. Jangan macam tu. Betul, dalam apa-apa hal kena beradab. Dari segi kehidupan kita seharian dengan makhluk, dengan binatang, dengan batu, dengan pokok. Ni nak lagi dengan jenazah sendiri pun, memang adab dia memang kena tinggi. Banyak benda lah. Betul, bukan semua orang boleh menguruskan jenazah ni. Bukan semua orang boleh lah. Walaupun kamu bergelar sebagai ustaz ke syekh ke, belum tentu kamu boleh menguruskan jenazah. Boleh lah, belum tentu. So insyaAllah hari ini ustaz datangkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sahabat kita ni. Dia dekat ustaz je rupanya, dekat sini je, dekat bawah ni je. Jadi insyaAllah lah, apa yang kamu dengar tu moga-moga jadi iktibak. Boleh lah. Dan selalu ustaz duk pesan, duhai muridku dan sahabat, teruskanlah bersalawat hingga tiba di suatu masa di kau sendiri akan merasa agar ruh beroleh syafaat dari penghulu bumi Madinah. Hadirlah ya Rasulullah saatku di alam barzah. Sekali lagi. Agar ruh beroleh syafaat dari penghulu bumi Madinah. Hadirlah ya Rasulullah saatku di alam barzah. Agar ruh beroleh syafaat dari penghulu bumi Madinah. Hadirlah ya Rasulullah saatku di alam barzah. Hamko bolana ya Rasulullah, hamko bolana ya Rasulullah, hamko bolana ya Rasulullah, hamko bolana ya. Namamu kan terus terpahat di hatiku, wahai Muhammad. Moga lisanku terus salawat hingga saat dijemput malaikat. Namamu kan terus terpahat di hatiku, wahai Muhammad. Moga lisanku terus salawat hingga saat dijemput malaikat.
हमको बुलाना या रसूल अल्लाह मुहम्मद हमको बुलाना salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi